Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi semua. Okay, pada hari ini, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita. Tetapi sebelum tu, cikgu akan menunjukkan satu video yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semua fokus dulu terhadap video yang cikgu akan tunjukkan ini. Zero, one, zero, one, one, zero, zero, one, one. Zero, zero, one, zero, one, zero, one. It's a binary code. It's a computer language. You can say eight, but computer can't. I will tell you what it says. We say eight and computer says zero, one, zero, 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 one. We say B and computer says zero, one, zero, 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 one, zero. We say B and computer says zero, one, zero, 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 one, one. It's the way that computer understands. ABC, code, Unicode, UTF-8. Yeah, we call it encoding. It's a binary code. It's a computer language. Zero, one, zero, one, one, zero, zero, one, one. Zero, zero, one, zero, one, zero, one. Okey, berkaitan video yang cikgu tunjukkan tadi dengan topik pembelajaran kita pada hari ini ialah komputer mempunyai cara yang unik untuk menyimpan dan memproses data. Komputer memproses data dalam bentuk digital iaitu digit sifar dan satu. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam video tadi, kita sebut huruf A, tetapi dalam komputer membaca huruf A tersebut sebagai sifar satu, sifar sifar, sifar sifar, sifar satu. Okey, jadi topik pembelajaran kita pada hari ini adalah sistem nombor perduaan. Okey, untuk objektif pembelajaran kita terdapat 3 iaitu yang pertama mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Yang kedua menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Yang ketiga menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Aktiviti pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini ialah yang pertama, cikgu akan menerangkan definisi bagi sistem nombor perduaan dan sistem nombor perpuluhan. Seterusnya, cikgu akan menerangkan kaedah untuk menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan dan cikgu akan menerangkan kaedah untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, kita akan teruskan dengan 3 latihan. Okey, latihan yang pertama melalui aplikasi Quizizz. Yang kedua, latihan yang berkaitan dengan penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Dan latihan yang ketiga berkaitan dengan penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, ketiga-tiga latihan ini cikgu akan berikan di dalam grup kelas kamu. Okey, selepas daripada video pengajaran ini. Okey, cikgu teruskan. Kita masuk kepada objektif pembelajaran kita yang pertama iaitu mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Okey, sistem nombor perduaan. Suatu program komputer adalah satu set arahan. Setiap set arahan akan diterjemah kepada bahasa atau kod mesin yang menggunakan kod nombor perduaan supaya unit pemprosesan iaitu CPU dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, perisian, muzik, dokumen dan maklumat yang diproses oleh komputer disimpan dalam bentuk nombor perduaan. Okey. Seperti yang kita tahu, isyarat elektrik boleh wujud dalam dua keadaan iaitu keadaan on dan keadaan off. Data diwakilkan dalam komputer
sebagai isyarat elektrik dengan menggunakan digit sifar untuk off manakala dan digit 1 untuk on. Okay, seperti yang kamu dapat lihat dalam slide yang cikgu tunjukkan ini, apabila lampu itu menyala, apabila mentol menyala iaitu dalam keadaan on, maka digit 1 akan diwakilkan, manakala apabila mentol tidak menyala iaitu dalam keadaan off, digit sifar akan diwakilkan. Okey, seterusnya, sistem nombor perduaan adalah nombor-nombor yang difahami oleh komputer. Sistem nombor perduaan juga dikenali sebagai sistem asas 2. Seterusnya, nombor ditandakan dengan subskrip 2. Okay, subskrip 2 ini adalah nombor kecil yang di akhir ini. Okey. Okay. Ini disebut sebagai subskrip 2. 1 sifar subskrip 2. Okay, seterusnya sistem nombor perduaan mempunyai 2 digit sahaja iaitu digit sifar dan digit 1 dan nilai tempat bagi sistem nombor perduaan adalah 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Okey, ini adalah contoh bagi nombor perduaan. Seperti yang kamu dapat lihat, nombor perduaan hanya ada 2 pilihan digit sahaja iaitu sifar dan 1. Okay. Begitu juga dengan penggunaan subskrip 2. Subskrip ataupun subskrip 2 ini adalah penting. Okay, kita perlu tulis di setiap kali kita nak tulis nombor perduaan ataupun nombor perpuluhan, kita perlu nyatakan sama ada subskrip 2 ataupun subskrip 10. Okey. Cikgu teruskan dengan sistem nombor perpuluhan. Sistem nombor perpuluhan adalah nombor-nombor yang kita guna dalam kehidupan seharian seperti 1, 2, 300, 5 juta dan sebagainya. Sistem nombor perpuluhan juga dikenali sebagai sistem asas 10. Nombor ditandakan dengan subskrip 10 seperti 54, subskrip 10. Okey, sistem nombor perpuluhan mempunyai 10 pilihan digit. Okey, 10 pilihan digit yang bermula daripada digit sifar sehingga digit 9. Okay, seterusnya nilai tempat bagi sistem nombor perpuluhan adalah 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Okay, nilai sesuatu digit dalam sistem perpuluhan bergantung kepada nilai tempatnya dalam nombor berkenaan. Nilai suatu digit dikira dengan mendarabnya dengan nilai tempatnya. Okey. Ini adalah contoh bagi nombor perpuluhan seperti yang kamu dapat lihat. 1080 asas 10, okay, subskrip, tidak boleh ditinggal. Seterusnya 739 subskrip 10, 9509 subskrip 10 dan seterusnya. Okey. Cikgu akan teruskan pula kepada objektif kita yang kedua iaitu menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, tadi kita dah kenal apa itu nombor perduaan dan apa itu nombor perpuluhan. Okey, sekarang kita nak tukar daripada nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, untuk menukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan, terdapat 4 langkah yang perlu diketahui. Okey, 4 langkah sahaja yang perlu diketahui. Okey, langkah yang pertama, kita perlu kenal pasti nombor perduaan yang ingin ditukar kepada nombor perpuluhan. Okay. Yang kedua, kita perlu tentukan nilai tempat. Yang ketiga, kita perlu senaraikan nilai digit. Dan yang keempat, kita perlu tambah semua nilai digit. Okey. Cikgu tunjukkan contoh supaya kamu lebih jelas. Okey, bagi contoh yang pertama ini, tukarkan nombor perduaan 1001 asas 2 kepada nombor perpuluhan. Okey. Kamu sediakan dahulu jadual seperti yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Sediakan jadual yang terdapat nombor perduaan, nilai tempat dan nilai digit. Okay, kemudian kamu ikut sahaja 4 langkah tadi. Okey, cikgu ulang semula. Langkah yang pertama,
tuliskan nombor perduaan. Okey, bagi contoh ini, nombor perduaan yang kita ingin tukar kepada nombor perpuluhan adalah 1001. Okey. Okey, nombor perduaan yang kita ingin tukar kepada nombor perpuluhan adalah 1001. Okey, langkah yang kedua, kita perlu tentukan nilai tempat. Okey, untuk menentukan nilai tempat, kita mestilah bermula daripada yang sebelah kanan hingga ke kiri. Okey, bermula daripada yang kanan hingga ke kiri. Okey, nilai tempat kita mulakan dengan 1, 2, 4 dan 8. Okey, macam mana kita boleh dapat nilai 1, 2, 4 dan 8 ni? Okey, memandangkan ini adalah nombor perduaan, jadi kita akan gunakan nombor asas 2. Okey, seperti yang kamu dapat lihat dalam slide, dimulakan dengan 2 kuasa sifar, seterusnya 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. Bagi contoh ini, kita hanya ada 4 digit sahaja dalam nombor perpuluhan, iaitu 1001. Okey, sekiranya terdapat lagi digit dalam nombor perpuluhan, dalam nombor perduaan, kamu perlu sambung sahaja. Maksudnya 2 kuasa 3, seterusnya 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6 dan seterusnya. Okey. Jadi kamu dapat lihat di sini, 2 kuasa sifar nilainya 1, 2 kuasa 1 nilainya 2, 2 kuasa 2 nilainya 4 dan 2 kuasa 3 nilainya 8. Okey, jadi dah selesai dah untuk langkah yang kedua. Kita teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu senaraikan nilai digit. Okey, nilai digit diperolehi daripada hasil darab digit dalam nombor perduaan dengan nilai tempat. Okey, kita darabkan digit dalam nombor perduaan dengan nilai tempat. Okey, kita mulakan daripada yang sebelah kanan. Kamu dapat lihat di sini, digit yang pertama iaitu digit 1, kita darabkan dengan nilai tempatnya 1. Okey, digit yang kedua ini sifar, kita darabkan dengan nilai tempatnya 2. Seterusnya digit sifar, kita darabkan dengan nilai tempatnya 4. Dan digit yang terakhir, digit 1, kita darabkan dengan nilai tempatnya 8. Okey, jadi kita dah dapat senaraikan nilai digitnya. 1 darab 8, sifar darab 4, sifar darab 2 dan 1 darab 1. Okey, seterusnya langkah yang terakhir, langkah yang keempat, kita perlu tambah ke semua nilai digit. Okey, tambah sahaja ke semua nilai digit. Okey, kita senaraikan dahulu nilai digit yang kita perolehi tadi. 1 darab 8 tambah sifar darab 4 tambah sifar darab 2 tambah 1 darab 1 dan hasilnya kita akan dapat 9 subskrip 10. Okey, maka 1 sifar sifar 1 asas 2 dalam nombor perpuluhan ialah 9 asas 10. Okey, cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu. Okay, tapi cikgu akan tunjukkan juga contoh yang kedua supaya kamu dapat lebih mudah untuk faham. Okay, contoh yang kedua ini, tukarkan nombor perduaan 100111 asas 2 kepada nombor perpuluhan. Okey, macam biasa kita sediakan dahulu jadual. Okay, dalam jadual ni terdapat nombor perduaan, nilai tempat dan nilai digit. Okay, seterusnya kamu follow sahaja 4 step tadi. Okay, 4 langkah tadi. Langkah yang pertama, kita perlu tuliskan nombor perduaan yang ingin ditukar. Okay, bagi contoh ini, nombor perduaan yang kita ingin tukar adalah 100111. Okay, kita tuliskan sahaja. Seterusnya, langkah yang kedua, kita tentukan nilai tempat. Okay, nilai tempat ditentukan daripada yang paling kanan ke kiri. Okay, kita tentukan daripada yang paling kanan ke kiri. Okay, nilai tempat bermula daripada 2 kuasa sifar sehingga 2 kuasa 4 kerana dalam contoh ini terdapat 5 digit dalam nombor perduaan. Okay, terdapat 5 digit dalam nombor perduaan
Jadi nilai tempat bermula daripada 2 kuasa sifar sehingga 2 kuasa 4. Okay, kemudian kita akan dapat nilai tempat. 2 kuasa sifar hasilnya 1, 2 kuasa 1 nilainya 2, 2 kuasa 2 nilainya 4, 2 kuasa 3 nilainya 8 dan 2 kuasa 4 nilainya 16. Okey, jadi dah selesai dah untuk langkah yang kedua. Okey, kita teruskan dengan langkah yang ketiga iaitu senaraikan nilai digit. Okey, untuk nilai digit ini diperolehi daripada hasil darab digit dalam nombor perduaan dengan nilai tempat. Hasil darab digit dalam nombor perduaan dengan nilai tempat. Okay, kita mulakan daripada yang paling kanan. Okay, digit yang pertama adalah digit 1. Kemudian kita darabkan dengan nilai tempatnya 1. Okay, digit 1 dalam nombor perduaan ini kita darabkan dengan nilai tempatnya 1. Seterusnya digit 1 kita darabkan dengan nilai tempatnya 2. Digit 1 yang ketiga ini kita darabkan dengan nilai tempatnya 4. Seterusnya digit sifar kita darabkan dengan nilai tempatnya 8. Dan digit 1 yang terakhir kita darabkan dengan nilai tempatnya 16. Okey. Seterusnya langkah yang keempat iaitu tambah nilai digit. Tambah ke semua nilai digit. Okey, kita senaraikan dahulu nilai digit yang kita perolehi. 1 darab 16 tambah sifar darab 8 tambah 1 darab 4 tambah 1 darab 2 tambah 1 darab 1 dan hasilnya akan dapat 23. Okey, maka 1 sifar 111 asas 2 dalam nombor perpuluhan ialah 23. Okey. Okey, kita akan tunjukkan contoh yang ketiga, contoh yang terakhir sebelum cikgu akan beri kamu latihan. Okey? Okey, kamu hanya perlu ingat sediakan jadual dan 4 langkah. Okey? Okey, kita sediakan dulu jadual. Kemudian kita masuk kepada langkah yang pertama iaitu tuliskan nombor perduaan. Okey, bagi contoh ini, nombor perduaan yang ingin ditukar kepada nombor perpuluhan ialah 11 sifar sifar 1 sifar 1 sifar. Okey, ini adalah nombor perduaan yang kita ingin tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, langkah yang kedua, kita perlu tentukan nilai tempat. Okey, untuk nak menentukan nilai tempat, perlulah bermula daripada yang paling kanan ke kiri. Okey, tak boleh bermula daripada kiri ke kanan. Kita mesti mula daripada kanan ke kiri. Okey. Jadi bermula daripada 2 kuasa sifar sehingga 2 kuasa 7 kerana dalam nombor terdapat 8 digit dalam nombor perduaan ini. Okey. Jadi 2 kuasa sifar nilainya 1, 2 kuasa 1 nilainya 2, seterusnya 2 kuasa 2 nilainya 4, 2 kuasa 3 nilainya 8, 2 kuasa 4 nilainya 16, 2 kuasa 5 nilainya 32, 2 kuasa 6 nilainya 64 dan yang terakhir 2 kuasa 7 nilainya 128. Okey, jadi dah selesai dah untuk langkah yang kedua iaitu tentukan nilai tempat. Kita dah dapat menentukan setiap nilai tempat tersebut. Okey, untuk langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga senaraikan nilai digit. Okey. Nilai digit diperolehi. Okey, cikgu ulang lagi sekali, nilai digit diperolehi daripada hasil darab digit dalam nombor perduaan dengan nilai tempat. Okey, hasil darab digit dalam nombor perduaan dengan nilai tempat. Okey, kita mulakan daripada yang paling kanan. Okey, digit yang pertama iaitu digit sifar, kita darabkan dengan nilai tempatnya 1. Okey, kamu dapat lihat di sini, digit sifar, nilai tempatnya 1. Seterusnya digit 1, kita darabkan dengan nilai tempatnya 2. Seterusnya digit sifar, kita darabkan dengan nilai tempatnya 4. Digit 1, kita darabkan dengan nilai tempatnya 8. Digit sifar, kita darabkan dengan nilai tempatnya 16. Digit sifar, kita darabkan dengan nilai tempatnya 32.
Digit 1 kita darabkan dengan nilai tempatnya 64 dan digit 1 yang terakhir kita darabkan dengan nilai tempatnya 128. Okey, kita dah dapat menyenaraikan kesemua nilai digit. Okey, langkah yang keempat, kita perlu menambahkan kesemua nilai digit yang telah kita perolehi tadi. Okey, senaraikan dahulu kesemua nilai digit. Okey, cikgu nak kamu senaraikan kesemua nilai digit supaya tidak berlaku kesilapan ataupun tertinggal dalam satu digit. Okay. Kalau kamu senaraikan, kamu dapat memastikan bahawa kesemua nilai digit tu kamu ambil dan kamu kira. Okay. Okay, yang pertama, 1 darab 128 tambah dengan 1 darab 64 tambah dengan sifar darab 32 tambah dengan sifar darab 16 tambah dengan 1 darab 8 tambah dengan sifar darab 4 tambah 1 darab 2 tambah sifar darab 1 dan hasilnya akan dapat 238 asas 10. Okey, jadi 1 sifar dalam nombor perpuluhan ialah 238. Okey. Cikgu harap semua jelas dengan penerangan cikgu untuk tentang kaedah penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, kamu hanya perlu ingat 4 langkah. Okey, langkah yang pertama cikgu ulang sekali lagi. Langkah yang pertama, tuliskan nombor perduaan yang ingin ditukar. Langkah yang kedua, kamu perlu tentukan nilai tempat. Langkah yang ketiga, senaraikan nilai digit. Dan langkah yang keempat, kamu perlu tambah kesemua nilai digit. Okey. Seterusnya, kita akan masuk kepada objektif kita yang ketiga, iaitu menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okay, tadi kita dah tukar dah nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Sekarang kita nak tukar daripada nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, kaedah untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Kita gunakan kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Okey, yang pertama, nombor asal dibahagi dengan 2. Seterusnya, catatkan hasil bahagi dan bakinya. Hasil bahagi pertama dibahagikan dengan 2 sekali lagi dan hasil bahagi serta bakinya dicatatkan. Seterusnya, hasil bahagi akan dibahagikan dengan 2 sehingga tidak boleh dibahagi lagi dan setiap bakinya dicatatkan. Dan nilai nombor perduaan diambil berdasarkan bakinya secara menyongsang. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama mengenai penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, untuk nak tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, yang pertama kamu perlu buat satu garis tegak. Dan beberapa garis yang mendatar yang merentas garis tegak tersebut. Okay, kamu dapat lihat yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Satu garis tegak dan beberapa garis mendatar yang merentas garis tegak tersebut. Okay, kemudian, bagi contoh satu ni, cikgu nak tukar nombor perpuluhan 93 kepada nombor perduaan. Okay, kita nak tukar nombor perpuluhan 93 kepada nombor perduaan. Okay, apa yang perlu kita buat? Okay, kita perlu bahagi 93 dengan 2 sehingga tidak boleh dibahagi lagi, iaitu sampai kita dapat nilai sifar. Okay, cikgu tunjukkan dulu contoh. 93 apabila kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat hasilnya 46 dan bakinya 1. Seterusnya, 46 bahagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 23 dan bakinya kita akan dapat sifar. Kemudian 23 kita bahagikan lagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 11 dan bakinya 1. Seterusnya 11 kita bahagikan dengan 2, hasilnya 5 dan bakinya 1. Seterusnya 5 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat hasilnya 2 dan bakinya 1.
2 kita bahagikan lagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 1 dan bakinya sifar. Dan 1 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat hasilnya sifar dan bakinya 1. Ni kita perlu bahagi, seperti yang cikgu cakap tadi, kita perlu bahagi nombor perpuluhan 93 ini dengan 2 sehingga kita dapat hasilnya sifar. Okey. Setelah kita dah bahagi ke semua tadi tu, kita teruskan. Okey. Nombor dalam perduaan kita akan perolehi apabila kita ambil baki yang kita perolehi tadi daripada bawah ke atas. Ni kita perlu ambil daripada bawah ke atas. Jadi kita dapat lihat di sini nombor perpuluhan 93 dalam nombor perduaan ialah 1 sifar 1 1 1 sifar 1. Okey. Langkah yang kamu perlu buat untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan ialah bahagi nombor perpuluhan tersebut dengan 2 sehingga kamu dapat nilai sifar. Okey, sehingga kamu tidak dapat bahagi lagi. Okey, seterusnya kamu perlu ambil baki tadi daripada bawah ke atas. Okey, kemudian kamu akan dapat jawapan dalam nombor perduaan. Okey. Satu cara mudah, okey, cara mudah yang cikgu akan tunjukkan. Okey, cara ini kamu tak perlu catatkan baki tadi. Okey, kamu tak perlu catatkan baki. Okey, bagi cara ini, okey, cikgu akan tunjukkan. Kamu perlu ingat bahawa hasil bahagi nombor genap tandakan dengan sifar, manakala hasil bahagi nombor ganjil kamu tandakan dengan 1. Okey, kalau nombor genap kamu tandakan sifar, nombor ganjil kamu tandakan 1. Okey, apa yang cikgu maksudkan ni? Okey, kamu tengok di sini. Okey. Okey, sini hasilnya 1. Okey, hasil 1. 1 adalah nombor ganjil, jadi kamu tandakan 1. Okey. 2 hasil di sini 2. 2 adalah nombor genap, jadi kamu tandakan dengan sifar. Seterusnya 5 dan 11. Okey, hasil yang kita dapat adalah 5 dan 11. 5 dan 11 ini adalah nombor ganjil, jadi kita tandakan dengan 1. Seterusnya 23. Okay, 23 adalah nombor ganjil, jadi kita tandakan dengan 1. Seterusnya 46. 46 adalah nombor genap, kita tandakan dengan sifar. Manakala 93 adalah nombor ganjil, jadi kita tandakan dengan 1. Okey, di sini kamu boleh juga gunakan cara yang awal tadi. Okey, kamu catatkan baki satu persatu. Tapi kalau cara yang mudah, kamu hanya perlu ingat. Kalau hasil bahagi tersebut nombor genap, tandakan dengan sifar. Kalau hasil bahagi tadi nombor ganjil, kamu perlu tandakan dengan 1. Okey, ada 2 kaedah yang berlainan yang kamu boleh pilih mana-mana yang lebih mudah untuk kamu. Okey? Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua supaya kamu dapat nampak dengan lebih jelas. Okey, di sini kita nak tukar nombor perpuluhan 84 kepada nombor perduaan. Okey, langkahnya mudah sahaja. Kamu hanya perlu bahagi nombor perpuluhan 84 tadi dengan 2 sehingga kamu akan dapat hasilnya sifar. Okey, seperti contoh yang cikgu dah buat ni, 84, okey, di sini 84 di sini kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat hasilnya 42. Okey, hasilnya 42 ni kita bahagikan lagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 21. Seterusnya 21 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat hasilnya 10. 10 bahagi 2 hasilnya 5. 5 bahagi 2 hasilnya 2. 2 bahagi 2 hasilnya 1. 1 bahagi 2 dan kita akan dapat hasilnya sifar. Okey. Okey, kamu lihat di sini, okey. Kita dah dapat hasil daripada setiap yang kita bahagi tadi. Okay, jadi kamu tandakan di sini, okey. 1. Untuk contoh ni, cikgu tunjukkan contoh yang kamu tak perlu catatkan bakinya, okey. Okey, di sini kamu lihat hasilnya dekat sini adalah 1.
1 adalah nombor ganjil. Jadi kita tandakan dengan 1. Seterusnya 2. Okay, hasil di sini 2. 2 adalah nombor genap, kita tandakan dengan sifar. 5. Hasil 5, 5 adalah nombor ganjil. Jadi kita tandakan dengan 1. Seterusnya 10. 10 ni adalah nombor yang genap, betul? Jadi kita tandakan dengan sifar. Dan 21. 21 di sini adalah nombor ganjil. Jadi kita tandakan dengan 1. Seterusnya 42 dan 84. Okay, masing-masing ni adalah nombor genap. Jadi kita tandakan dengan sifar. Okay, sifar. Jadi kita dah dapat dah, dan langkah seterusnya yang kita perlu buat, kita perlu ambil nilai tadi daripada bawah ke atas. Okay, kalau kamu ambil daripada atas ke bawah, kamu akan dapat jawapan yang salah. Okay, kamu perlu ingat nombor perduaan, jawapan bagi nombor perduaan ini kamu perlu ambil daripada bawah ke atas. Okay, jadi kamu akan dapat jawapan 84 dalam nombor perduaan ialah 1-0-1-0-1-0. Okey. Mudah sahaja untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, apabila kamu dah ingat langkah-langkah yang perlu kamu buat, cikgu yakin kamu akan dapat buat dengan sekejap sahaja, okey? Yang penting kamu perlu banyak praktikkan. Okey, ini adalah contoh yang terakhir sebelum kita masuk kepada latihan. Okey, contoh yang terakhir yang cikgu akan tunjukkan. Okey, dalam contoh yang ketiga ini, cikgu nak tukarkan nombor perpuluhan 186 kepada nombor perduaan. Okey, kita nak tukar 186 kepada nombor perduaan. Okey, di sini kamu dapat lihat 186 kita bahagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 93. Seterusnya 93 kita bahagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 46. 46 ni pula kita bahagikan lagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 23. 23 bahagi 2 hasilnya 11. 11 bahagi 2 hasilnya 5. 5 bahagi 2 hasilnya 2. 2 bahagi 2 hasilnya 1 dan 1 bahagi 2 kita akan dapat hasilnya sifar. Okey. Okey, kamu perlu ingat bahawa kamu perlu bahagi nombor perpuluhan. Okey. Kamu ada satu nombor yang kamu ingin tukar, satu nombor perpuluhan yang ingin ditukar kepada nombor perduaan. Okey, yang kamu perlu buat, bahagi nombor perpuluhan tersebut dengan 2 sehingga kamu dapat nilai hasilnya sifar. Okey. Dan seterusnya. Okey. Seterusnya, kamu perlu tandakan sahaja. Okey, tandakan sahaja. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi. 1, hasil 1. 1 adalah nombor ganjil kan? Okay. Kesemua nombor ganjil kamu tandakan dengan 1. Kalau kamu dapat hasilnya nombor genap seperti yang 2 ni, kamu tandakan dengan sifar. Okey. Kamu dapat lihat di sini 5. 5 nombor ganjil, kamu tandakan dengan 1. Seterusnya 11. 11 adalah nombor ganjil, kamu tandakan dengan 1. Seterusnya 23, nombor ganjil juga, jadi tandakan dengan 1. 46, nombor genap, kamu tandakan dengan sifar. 93 adalah nombor ganjil, kamu tandakan dengan 1. Dan yang terakhir, 186 ni adalah nombor genap, kamu tandakan dengan sifar. Okey, kita dah selesai dah tandakan ke semua hasil-hasilnya ini. Jadi, yang seterusnya kamu perlu ambil nilai tadi daripada bawah ke atas. Okay, ambil daripada bawah ke atas. Maka kamu akan dapatlah jawapan dalam nombor perduaan. Bagi contoh ini, kamu dapat lihat 186 dalam nombor perpuluhan. Apabila kita tukar kepada nombor perduaan ialah 1-0-1-1-0-1-0 asas 2. Okey. Okey, jadi cikgu rasa kamu dah boleh faham. Tapi kalau kamu ada sedikit yang kamu tak faham ataupun ada apa-apa persoalan, kamu boleh terus tanya cikgu sahaja ataupun kita boleh
bincangkan lagi. Okey. Okay, di sini seterusnya cikgu nak kamu buat latihan. Okay, ada 3 latihan yang perlu kamu buat. Latihan yang pertama, okay, cikgu akan bagi link dalam grup Telegram kamu. Okay, selepas kamu selesai tengok video ini, kamu teruskan dengan menjawab latihan ini. Okay, latihan yang kedua, kamu perlu tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Latihan yang ketiga, kamu tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okay, bagi ketiga-tiga latihan ini, cikgu beri masa kepada kamu selama 30 minit. Kemudian kita akan bincangkan dalam grup Telegram. Ataupun jika kamu ada apa-apa permasalahan ataupun kurang jelas mengenai penerangan cikgu tadi, kamu boleh terus tanya kepada cikgu. Okey. Ini sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang memberi kerjasama. Kita jumpa lagi kelas yang seterusnya. Terima kasih semua.